Alhamdulillah, kita berkumpul pada malam ini mencipta satu lagi sejarah. Tetapi perlu kita ingat, pada bulan Mei 2018, saudara-saudari di Tangga Batu telah mencipta sejarah. Jangan lupa tu. Pada bulan Mei 2018, saudara-saudari di Tangga Batu telah mencipta sejarah dengan mengangkat Prof. Rosnah sebagai ahli parlimen di Tangga Batu. Tahniah dan syabas. Kenapa ia penting? Kerana bukan sikit-sikit bilangan tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian. Seramai 32,420 orang pengundi telah memilih Prof. Rosnah untuk mewakili mereka di parlimen. Bukan begitu saja. Telah melahirkan majoriti undi sebanyak 4,659 majoriti. Bukan sikit-sikit. Jadi tahniah dan syabas. Saudara-saudari telah mencipta sejarah untuk Tangga Batu. Persoalan yang penting, kenapa kita perlu lantik mereka seperti Prof. Rosnah untuk mewakili saudara-saudari untuk Tangga Batu? Kerana kita mempercayai, kita meletakkan keyakinan, kita meletakkan segala sokongan untuk kita yakin bahawa Prof. Rosnah boleh membawa suara rakyat di parlimen. Itu dia. Tapi bawa suara ke parlimen, apa maksud itu? Maksud dia tuan-tuan dan puan-puan begitu penting sekali. Kita tahu banyak berbagai-bagai isu. Isu 1 MDB, saya tak perlu pun, semua dah tahu. Isu NFC lembu di kondo, semua dah sedia maklum. Isu tabung haji, semua sedia maklum. Isu Felkra, dah tahu. Yang terkini saudara Fizi ketengahkan isu LCS. Semua dah tahu. Isu UiTM, saya rasa saudara Fizi akan sebut nanti. Berbagai-bagai isu di hadapan kita. Kita perlu ingat, apabila Najib dihadapkan di mahkamah bermula masa bila? Masa kerajaan bertukar. Betul? Selepas kerajaan bertukar Mei 2018, proses itu berjalan sehingga kan memulanya proses di hadapan mahkamah, di hadapan hakim untuk menilai sejauh mana benarnya ataupun tidak apa yang kita sebut selama ini. Dan Alhamdulillah, kalau tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian sedar bahawa yang memulakan proses itu siapa? Adakah kerajaan PH 22 bulan sahaja? Tidak. Yang memulakan proses untuk menyumbat Najib di penjara dimulakan oleh saudara-saudari sekalian, rakyat. Tahniah dan syabas. Itu dia. Itu dia. Maknanya rakyat berkuasa untuk menentukan masa depan kita. Kita berkuasa untuk menentukan masa depan kita. Kalau kita pilih silap, kita akan menentukan nasib kita. Itu sebabnya apabila Mei 2018 saudara-saudari telah memilih mereka yang kita yakin boleh membawa suara rakyat di parlimen, Alhamdulillah, sekurang-kurangnya mat sakau beberapa orang lagi akan mengikuti Najib masuk ke penjara. Tahniah dan syabas. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, bagaimana kita nak bergerak ke hadapan? Kita didengarkan, dimaklumkan oleh Menteri Keuangan. Malaysia berhutang, kita dengar. Malaysia sekarang berhutang sebanyak 1.36 trilion ringgit. Apa maksud 1.36 trilion ringgit ni? Duit dalam poket kita pun nak sampai 100 pun tak cukup. Kalau ribu tu kadang-kala, puluhan ribu jarang sekali. Ratusan ribu dalam poket kita jarang-jarang sekali.
juta ringgit dalam poket kita, langsung dah tak kita terfikir. Bilion ringgit dalam poket kita, langsung kita tidak boleh terbayang. Tapi hutang negara kita sekarang ni mencapai 1.36 trilion ringgit. Apa maksud 1.36 trilion, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau jumlah penduduk Malaysia ni seramai 32.6 juta rakyat Malaysia, kalau kita bahagikan 1.36 trilion tu dengan jumlah penduduk negara di Malaysia ini, setiap orang daripada kita semua rakyat Malaysia, tak kira yang atas kursi, tak kira yang di bawah sana, tak kira anak kita di rumah, tak kira cucu kita di hospital baru lahir pun, setiap orang daripada rakyat Malaysia sedang berhutang sebanyak RM41,700. Orang lain belanja, kita tanggung hutang. Itu maksud. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh biarkan keadaan itu berterusan. Kita perlu mengambil tindakan yang berani. Ya, saya ingin tanya di sini. Ya, saya nak tanya, siapa yang memiliki rumah sekarang ini? Tolong angkat tangan. Siapa yang memiliki rumah? Tolong angkat tangan. Tak berapa nampak, tapi kurang. Tuan-tuan dan puan-puan, Ayu Malaysia menekankan 5 tema. Saya nak sebut satu daripada 5 tema Ayu Malaysia berkenaan dengan rumah mampu milik. Saya ada 3 minit lagi. Saya nak ketengahkan bahawa di Malaysia ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita mempunyai 7.3 juta isi keluarga. Maknanya lebih kurang keluarga. Ya, isi rumah kita ada 7.3 juta. Kita mempunyai bekalan rumah sebanyak 6.01 juta bekalan rumah. Ini membawa erti 1.29 juta rakyat Malaysia, isi rumah di Malaysia tidak mempunyai rumah. Itu dia. Maknanya 1.29 juta. Dalam masa yang sama juga kita dimaklumkan oleh National Property Information Center 2020 mengatakan bahawa 2019 ada 30 lebih ribu rumah yang dah siap tak terjual. Bagaimana kita tanya? Bagaimana dalam satu keadaan di mana ada 1.29 juta rakyat yang tak ada rumah, dan kita dengar juga ada 30 ribu lebih rumah yang siap tanpa orang yang beli. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berada dalam satu keadaan yang begitu tenat. Rakyat yang nak hidup susah. Fikir pasal nak memiliki rumah pun susah. Rumah berlebih, dah siap, tak ada orang yang beli. Kita punya 1.29 juta orang yang tidak mempunyai rumah. Jadi, itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, keadaan ini kita perlu rubah. Saya yakin dan percaya, saudara-saudari di Tangga Batu dan pilihan raya yang akan datang akan terus meletakkan keyakinan yang penuh dan memilih seorang calon daripada keadilan yang boleh mewakili saudara-saudari di parlimen dan membela nasib depan diri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita. Boleh?